Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pelajar-pelajar. Jadi selalunya saya bagi nota, lepas tu saya minta awak tuliskan kan, salin dan cari jawapan. Jadi rasanya mungkin dah ada yang rindu pada muka saya ni, jadi saya buat video sikit lah. Pagi ni cikgu buatkan video, tapi dalam masa yang sama saya minta awak rujuk lah buku teks masing-masing pada muka surat 5 dan seterusnya. Okey, hari ni cikgu nak terangkan balik semula lah semalam yang telah pun saya minta awak buatkan kerja tu. Dia berkaitan dengan mikroorganisma. Jadi mikroorganisma ni apa sebenarnya? Mikroorganisma, mikro maksudnya kecil. Organisma, benda yang hidup. Jadi mikroorganisma adalah semua benda hidup yang kecil. Jadi kalau manusia ni boleh kira sebagai mikroorganisma tak? Manusia tak boleh lah sebab kita besar. Mikroorganisma adalah organisma seni yang kecil yang hidup dan hanya boleh dilihat melalui mikroskop. Mikroorganisma. Semalam cikgu dah terangkan dah flora normal. Flora normal ni mikroorganisma yang ada manusia lah, ada pada badan manusia dan dia tak menyebabkan penyakit. Flora normal ni benda yang baik lah. Contohnya yang semalam awak dah carikan tu Lactobacillus, Streptococcus, ni semua adalah flora normal lah. Dia ada dalam badan manusia, tempat-tempat dia duduk, tapi dia tak menyebabkan penyakit. Okey, tu tinggalkan itu. Tu semalamnya cerita Okey, hari ni cikgu nak terangkan pada awak yang ini. Muka surat 5 bawah ni adalah 5 kumpulan mikroorganisma. Contoh macam manusia kita ni ada kumpulan-kumpulan, betul tak? Ada bangsa kulit putih, ada bangsa kulit hitam, ada orang Asia. Jadi mikroorganisma ni pun ada dia punya kumpulan juga. Kalau lihat dekat sini ada 5 kumpulan mikroorganisma. Ada kumpulan fungi, 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 tak kisahlah awak nak bunyikan macam mana, fungi ke, fungi ke, tak kisah, yang penting ejaannya betul, fungi ke, fungi tak kisah. Okey, yang kedua ada kumpulan alga, yang ketiga kumpulan protozoa, yang keempat bakteria, dan akhir sekali adalah kumpulan virus. Kelima-lima ni adalah kumpulan-kumpulan bagi mikroorganisma, dan lima-lima ni dia punya ciri-ciri dia tak sama. Persamaan dia satu je, semua ni kecil tak boleh dilihat. Kecil boleh dilihat melalui mikroskop lah. Maksudnya dari mata kasar kita tak boleh nak tengok dia, tak boleh nak kaji dia. Itu persamaan dia. Yang lain semua ada ciri-ciri dia lah, tak sama. Tak sama. Okey, kita tengok dulu fungi ni. Fungi ni adalah merupakan mikroorganisma yang awak kenali sebagai kulat lah. Cendawan, kulat. Itu semua fungi. Okey, yang kedua alga. Alga ni dia lebih kepada tumbuhan-tumbuhan di dalam air, air tawar, dalam kolam, dia ada benda tu yang kita panggil sebagai alga. Okey, yang ketiga protozoa. Ini adalah mikroorganisma unisel, satu sel saja. Jadi dia ni kecil. Apa beza protozoa dengan bakteria? Dua-dua ni pun mikroorganisma, tapi beza dari segi saiz. Dari segi saiz protozoa ni besar sikit, bakteria tu lebih kecil. Yang kelima adalah virus. Virus itu adalah yang paling kecil dan biasanya dia ni tak boleh hidup sendiri. Protozoa, bakteria dia boleh hidup dekat luar ni, dekat alam sekitar. Tapi virus dia tak boleh. Dia mesti ada duduk dalam rumah ataupun kita panggil sebagai host. Barulah dia boleh hidup dan membiak. Sekarang awak tengok COVID-19. Dia kata kalau barang-barang yang telah disentuh oleh pesakit COVID, dia bagi masa lebih kurang berapa jam tu, berapa hari baru boleh kita sentuh semula. Maksudnya virus tersebut apabila berada dekat luar, kita tangan dekat tombol pintu katakan, apabila dia berada dekat luar ataupun di tombol pintu, dia tak boleh hidup lama, dia akan mati. Tapi apabila dia masuk dalam badan manusia, dia akan duduk lama baru dia membiak. Dan biak beranak penak dalam badan manusia. Itu maksud dia virus. Dia tak boleh hidup di persekitaran luar, dia cuma boleh hidup dalam perumah ataupun host. Berbanding dengan bakteria dan protozoa, dia boleh duduk dekat luar. Tapi bila dia boleh duduk dalam badan manusia. Tapi bila dia masuk dalam badan manusia, dia menyebabkan penyakit lah. Virus dia mesti duduk dalam host. Host ni boleh terdiri daripada manusia, boleh terdiri daripada haiwan ataupun boleh terdiri daripada tumbuhan. Bila dia ada dalam badan manusia ataupun benda-benda hidup yang lain, barulah dia akan berkembang, beranak penak. Kalau tak, dia akan mati. Itu virus. Beza dia dengan bakteria. Jadi ni adalah 5 mikroorganisma, kumpulan mikroorganisma yang perlu awak tahu. Nanti kita akan tengok dia punya ciri-cirinya lah, dari segi saiz dia macam mana, cara pemakanan dia macam mana,
cara dia membiak macam mana. Tu dia ada berbeza antara satu kumpulan mikroorganisma dengan kumpulan mikroorganisma yang lain. Cikgu nak awak hafalkan dulu ni. Ada 5 nama: fungi, alga, protozoa, bakteria dan virus. 5 kumpulan mikroorganisma. Okey, setakat ni dulu. Nanti latihannya saya akan lampirkan dalam awak punya WhatsApp group. Boleh tengok dekat situ. Okey, terima kasih.